Shalom saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang bertajuk Ada saudara-saudara palsu. Di dalam Galatia 2 ayat 4 yang mengatakan, dan oleh sebab saudara-saudara palsu yang menyusup masuk tanpa disedari, iaitu yang telah datang secara diam-diam untuk mengintip kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, agar mereka dapat memperhambakan kita. Alkitab memberitahu kita tentang 3 kumpulan ini, iaitu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan saudara-saudara palsu. Ia juga jelas menunjukkan pelbagai perkara yang mereka akan lakukan pada zaman akhir ini. Benarkah ada saudara-saudara palsu di gereja? Ya, sudah tentu benar. Saudara-saudara palsu adalah orang yang berada di kalangan umat Tuhan, bukan oleh kerana kasih mereka kepada Yesus Kristus, tetapi untuk tujuan yang berbeza. Ayat Injil pembukaan kita mengatakan bahawa mereka menyusup masuk tanpa disedari untuk mengintip kebebasan kita dalam Kristus Yesus, agar mereka dapat memperhambakan kita. Mereka menyamar dengan identiti mereka yang palsu, supaya mereka memperoleh kelebihan. Alkitab mengatakan, dan kerana keserakahan mereka, mereka akan mengeksploitasi kamu dengan kata-kata palsu. 2 Petrus 2 ayat 3. Saudara-saudara palsu sentiasa mencari cara untuk menjana duit dari saudara-saudara yang lain. Mereka adalah orang yang tidak memberi persembahan, persepuluhan atau sebarang apa bentuk persembahan di gereja. Tujuan mereka adalah untuk mencari bahan perniagaan dari saudara-saudara di gereja. Mereka boleh melakukan apa saja untuk wang, termasuk mengkhianati pastor dan ketua mereka, bahkan gereja juga. Mereka adalah orang yang menghebohkan hal-hal gereja kepada orang ramai, atau membuat laporan yang tidak baik kepada pihak berkuasa atau media massa demi duit. Alkitab mengatakan bahawa mereka ada di kalangan kita untuk mengintip kita, dengan harapan dapat memperoleh peluang untuk membuat tuduhan terhadap kita. Ianya mungkin tidak mudah untuk mengenal pasti saudara-saudara palsu disebabkan oleh penyamaran mereka. Tetapi Yesus berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dalam Matius 7 ayat 20. Salah satu tanda yang dapat mengenal pasti saudara-saudara palsu tersebut adalah mereka tidak menyukai kuasa. Mereka akan cuba meyakinkan orang lain tentang mengapa mereka tidak patut mempercayai atau melakukan segala apa yang pastor atau ketua gereja suruh lakukan. Sekiranya mereka mendengar bahawa kamu ingin mendapatkan bimbingan dari pastor mengenai sesuatu yang pribadi bagi kamu, misalnya, mereka akan memperlekehkan idea tersebut dan membuat kamu berasa bodoh. Nasihat Tuhan kepada kita tentang saudara-saudara palsu ini adalah agar kita mengenal pasti identiti mereka dan menjauhi mereka, disebabkan oleh pengaruh mereka yang boleh merosakkan itu. Banyak orang Kristian yang sejati telah berpaling dari iman mereka oleh kerana pergaulan yang tidak sehat itu. Oleh itu, lakukanlah apa yang firman katakan. Jauhkan dirimu dari setiap saudara yang hidup tidak tertib. 2 Tesalonika 3 ayat 6.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kerana melalui roh aku dapat mengenal pasti roh kesalahan dan bertindak dengan bijak. Firman membimbing aku di jalan yang betul dan dalam hubunganku. Aku ditetapkan untuk berjalan menurut kehendak-Mu dan tujuan-Mu yang sempurna untuk hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ayat renungan, selanjutnya kita boleh rujuk di 2 Korintus 11 ayat 25 hingga 26, 2 Yohanes 1 ayat 9 hingga 10, dan 2 Tesalonika 3 ayat 6. Bertemu lagi kita pada episod yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.